Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawli innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Taala. Alhamdulillah dapat kita duduk dalam majlis ilmu fardhu ain, mana duduknya kita ni untuk menyambung daripada bacaan kitab yang mana kita di sini sambung bacaan kitab Muniyatul Musalli, yang mana kalau tengok balik kita berhenti masih lagi di awal-awal lagi dalam masalah, masih lagi yang zahir salatnya, yang batin masih lagi dalam masalah perbincangan salat dari segi fiqh dan lebih kepada daripada segi tasawuf. Yang mana kalau kita tengok kita berhenti tu kita dalam zahir kan, masalah zahir dan batin. Maka ada pun rupanya yang zahir kat situ kan. Qal ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Maka ada pun rupanya yang zahir, maka iaitu seperti berdiri dan takbir dan membaca Fatihah dan rukuk dan i'tidal dan dua sujud dan duduk di antara keduanya dan duduk tasyahud dan tahiyat dan salam. Inilah daripada segala rukun yang zahir dan sunatnya dan syaratnya. Kita dalam perbicaraan umpama atau perumpamaan yang dibuat oleh pengarang malah diambil daripada Imam Ghazali. Kalau kita tengok yang sebelum tu takut kita lupa. Kita nak cerita berkaitan dengan apa ni? Kita duk cerita berkaitan dengan sabda Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kita macam mana kita lihat Nabi sembahyang. Maka ulama telah memberi maksud ra'aitumuni, tengok tu tak boleh nak tengok dah sekarang, Nabi dah wafat. Walaupun Nabi suruh kita tengok, tapi maksudnya alimtumuni, sallu kama alimtumuni usalli. Semayanglah macam mana kau tahu aku semayang. Sebab sekarang dah tak boleh nak tengok Nabi semayang. Dan kemudian bulan lepas kita bincang berkaitan ada rupa zahir, ada sunat ab'ad, ada rukunnya. Disebut perumpamaan rukunnya seperti kepala dan badan, sunat ab'ad seperti anggota lain, dan sunat hay'ah itu aksesori ataupun perhiasan-perhiasan. Dan rupa hakikat batinnya tak sempurna semayang, tak sempurna melainkan dengan mendirikan ia keduanya zahir dan batin sekali. Berhenti kat situ. Jadi zahir dan batin sekali kena sembahyang tu. Jangan semata-mata zahir, jangan semata-mata batin. Jadi dia nak terangkan zahir tu apa, batin tu apa. Ni kita nak tengok ni. Maka ada pun rupanya yang zahir, maka iaitu seperti berdiri dan takbir dan baca Fatihah, itu semua zahir tu. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tasyahud. Duduk tasyahud adalah rukun, duduk. Dan tahiyat tu dari segi bacaan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah tu, dan salam, itu semua zahir. Inilah daripada segala rukun yang zahir, dan mungkin ada yang sunat dan ada syarat-syaratnya. Ada pun hakikat yang batin. Yang zahir senang je, yang mana kita duk gerak, yang mana kita duk baca, itulah zahir. Tapi lebih kepada perbincangan batin, hakikat. Adapun hakikat batin, maka seumpama khusyuk dan hadir hati dan seumpama ikhlas, ini batin. Jika solat dia cuma zahir
tak memadai kalau tak ada batin. Batin ni apa? Batin ni khusyuk, hadir hati, ikhlas. 3. Jadi kalau kita tengok kat sini, maka hakikat batin tu juga mesti kena ada dalam sembahyang. Dia tak boleh semata-mata buat yang zahir saja. Tak boleh. Dia kena sekali diserta dengan batin. Kerana tu kalau kita tengok dalam Quran, Allah tidak pernah membayangkan orang solat masuk syurga. Tak pernah. Tak ada pun ayat yang mengata siapa solat masuk syurga. Tak ada. Tapi mesti disekalikan dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Mesti ada. Maka berjayalah orang mukmin yang mereka solat, yang mana solat mereka khusyuk. Dia mesti ada kaitan tu. Tapi Allah ada sebut, ada isyaratkan orang yang sembahyang masuk neraka. Allah tak pernah isyaratkan orang yang sembahyang masuk syurga. Tapi ada ayat Quran yang mengatakan orang sembahyang masuk neraka. Apabila digandingkan sembahyang mesti khusyuk baru berjaya. Sembahyang khusyuk berjaya. Sembahyang saja neraka. Itu yang ada ayat-ayat. Apa dia ayat yang seorang sembahyang masuk neraka ni? Fawailul lil musallin. Dan neraka bagi orang yang sembahyang, dan neraka wail bagi orang sembahyang, dan celaka bagi orang sembahyang. Beberapa makna dia tu. Allazina hum an salatihim sahun. Yang sembahyang dia lalai daripada sembahyang. Bukan lalai dalam sembahyang, lalai daripada sembahyang dengan maksud keluar daripada waktunya. Jadi orang sembahyang ada yang masuk neraka. Tapi orang yang sembahyang dan digandingkan dengan khusyuk, barulah ianya berjaya. Kat situ kena zahir dan batin. Jadi nak tak nak kena sempurnakan zahir dan batin, kedua-duanya. Zahir tu apa? Zahir tu syarat, rukun serta tetap anggota. Tak bergerak-gerak, tak tergaru-garu. Tak ada gerakan yang lara, gerakan yang tidak diperlukan, tak ada. Dia gerakan semua gerakan yang dia perlukan. Daripada sujud nak bangun, dia perlu ada gerakan. Gerakan itu dia perlukan. Ada juga kadang-kadang gerakan yang tidak diperlukan. Yang itu tak ada. Jika ada gerakan yang tidak diperlukan, walaupun tidak membatalkan, kat situ petanda zahir tu tak sempurna lagi zahir. Tak batal selagi tak lebih 3 gerakan berturut-turut. Tapi kat situ khusyuk memang tak ada. Apakah gerakan yang tak diperlukan? Pegang kepiah, pegang janggut. Kalau dah gatal sangat, garu tu terpaksa lah kan. Macam mana? Dah gatal. Betulkan jubah, betulkan kain. Ketika berdiri tu, duduk tu, kain tu dah pergi merata dah. Masa duduk. Masa bangun tu dia dah tak cantik. Kan kita lipat kain macam ni. Betul macam ni, betul macam ni kan. Macam tu cantik lah. Bila kita dah sujud, dah duduk dah, dia dah tak cantik. Masa bangun tu dah terburai sikit. Macam ni. Jadi kita macam mana buat? Pegang kat situ, letak balik. Sebelum kita nak letak tangan kat sini tu, daripada Allahu Akbar tu, kita duduk sibuk tu. Itu gerakan yang tidak diperlukan. Batal ke? Tak, lebih 3 gerakan tak ada masalah. Cuma khusyuk ke? Tu ada persoalan kan. Banyak lagi kalau nak kira ni yang letak atas bau ni. Kalau nak letak atas bau, jangan peduli dia. Ni ganggu sebenarnya. Cuma kalau nak pakai juga, biarlah dia nak pergi ke mana pun. Tapi kadang-kadang ini pop pergi ke tepi ni, alamak dah masuk kat orang, kena kat orang sikit dah, tarik. Tu gerakan yang tidak diperlukan. Patutnya tak payah pakai kalau dah macam tu. Kalau tidak, jangan peduli. Jangan pedulikan dia. Apa jadi-jadilah kalau nak pakai juga. Jika dia pedulikan, ada gerakan-gerakan ataupun fokus kita dah terpaksa lari. Bila lari fokus ke benda lain, cerita khusyuk. Tak payah mimpilah. Jadi zahir, syarat sempurna, rukun sempurna, tetap anggota zahir. Tidak ada gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Itu syarat zahir. Batin pula, ikhlas, khusyuk, hadir hati. Maksud hadir hati itu sentiasa sedar setiap perbuatan yang kita buat tu, kita sedar kita tengah buat. Memang cakap boleh. Kita sedar tak kita tengah rukuk? Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kita sedar tak kita tengah buat tu? Adakah cara kita buat tu auto ke manual? Biasanya auto tau, bukan manual. Yang manual orang baru masuk Islam. Umur 30-40 masuk Islam. Belajar sembahyang. Lepas dia dah agak-agak pandai sikit, dia manual. Dia manual sungguh. Dia sujud tu nak bangun. Sentiasa kesedaran dia nak bangun. Sehinggalah dia berdiri, semua dia sedar pergerakan dia tu. Kesedaran dia tu ada.
Tapi kalau orang yang Islam baka keturunan, daripada kecil lagi semayang, dia tak dirah. Dia jadi auto. Tak sedar. Angkat tangan tak sedar, semua tak sedar, auto. Sedangkan antara syarat untuk khusyuk batin, dia kena sedar dia tengah buat apa. Aku sedang qiyam, aku sedang i'tidal, daripada rukuk ni, sedang i'tidal. Tak adalah sebut macam tu, tapi kesedaran tu ada, bukan dia auto kan, dia manual. Dia kena masuk gear baru pergi. Lepas tu nak sujud, sedar tengah sujud, sedar. Jadi tak ada masa untuk fikir benda lain. Tak ada masa untuk fikir apa nama ni, kereta kunci ke tidak, kat rumah tu masak air tadi tutup ke tidak. Tak ada masa. Tak ada masa langsung. Sebab kita duk sibuk dengan perbuatan kita, kesedaran sentiasa sedar. Ambil wuduk pun kita tak boleh macam tu. Ketika basuh muka tu, ya betul, saja aku ambil wuduk, mana aku nak ambil wuduk basuh muka. Pertama. Kedua makin kurang. Ketiga makin kurang. Masa masuk tangan je, lupa dah kita tengah wuduk. Auto. Bukan manual, auto. Sah ke? Sah. Tapi yang paling sempurna adalah setiap perbuatan kita sedar. Tengah basuh tangan ni, tengah basuh tangan, wuduk. Ada kesedaran dalam hati. Susah nak buat. Cakap je senang. Susah nak buat. Itu wuduk. Semayang pun sama. Tengah semayang. Semayang sedang i'tidal. Sedang sujud. Macam mana orang pukul bola golf. Dia bukan auto, manual lah. Manual. Lepas tu dia angkat yang kuat tu, manual lagi. Pop, manual lagi. Sampai ke tangan dia nak letak kat mana masih lagi manual. Lepas dah kena tu, ada tak orang main golf sini? Dia kat sini boleh berhenti, kat sini boleh, sampai sini pun boleh. Manual tu, bukan auto. Maknanya dia boleh berhenti kat mana dia nak berhenti. Tapi yang paling sempurna pukulan tu, dia kena sampai ke belakang kan. Walaupun bola dah pergi, tangan dia tu nak berhenti kat mana. Dia boleh je, pop macam tu, berhentilah kat situ, bola dah pergi kan. Kenapa nak ayun lagi? Tapi ada cara-caranya. Jadi manual dia buat, bukan auto. Macam tu orang main bola, main badminton, kebanyakannya manual, bukan auto. Tapi kita punya sembahyang auto. Mula-mula je kita sedar, Allah, tu memang sembahyang tu. Aku tengah sembahyang, aku nak sembahyang. Bismillah, auto dah. Auto. Tahu-tahu amin. Kita tak tengok alif lam alhamdulillah. Sedar. Bukan kena slow-slow, bukan. Kalau macam tu teruklah. Alhamdulillah. Sebab nak kita sedar, bukan. Tak macam tu. Cuma ketika dia baca tu ada kesedaran. Aku tengah baca Fatihah ni rukun, tengah baca Fatihah. Sekarang dah habis Fatihah, sunat amin. Kita tak, bismillah je. Lepas tu tak tahu dah amin. Jadi macam mana nak khusyuk? Yang batin. Kesedaran tu sentiasa ada. Kalau kita tengok, biasalah kalau kita selalu duduk dengar nasyid burdah, hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Macam tu. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati dia tak ada melainkan Allah. Macam tu lah. Tengah semayang. Solat. Salam, okey dah tak solat. Baru hilang dah. Baru dunia dah. Boleh macam tu. Try lah tengok, isyak je lagi. Paling lama pun Fatihah. Ketika Fatihah tu dah habis dah. Dah tak sedar dah baca Fatihah. Auto. Nak khusyuk batin. Jadi sedar setiap perkara tu, sedar kita tengah buat apa. Itu dari segi batin. Dan kita hendaklah melihat perbuatan sembahyang, perkataan yang kita ucapkan dalam sembahyang, kita tengok kena melalui dua pandangan, dua aspek. Yang pertama, kalau kita perhatikan, bukan dalam sembahyang sekalipun, kita memerhati, kita hidup, kita melihat melalui dua cara. Ketika kita hidup sekalipun, kita sembahyang pun kita kena melihat melalui dua cara untuk khusyuk. Macam mana tu? Apabila kita hidup, kita akan melihat dengan dua cara. Yang pertama, kita akan memandang dengan cara basar, dia panggil, dengan cara melihat, memandang dengan mata, dengan alat. Alat tu namanya mata. Dengan kita melihat menggunakan mata, maka kat sini kita dah menggunakan satu alat untuk kita melihat, dengan istilahnya basar. Kalau istilah kampung dia panggil, bukan kampung lah, kalau orang mengaji dia panggil mata lendar.
Ni mata yang berlendar ni, mata ni. Ada satu lagi dia dapat melihat dengan ainul qalbi, mata hati. Ini susah sikit. Mata hati. Mata hati juga boleh melihat. Dan kita hidup di atas muka bumi ni, kita boleh melihat dengan dua cara ni. Dan memang kita akan melihat dengan dua cara dalam masalah keduniaan kita. Bila masalah akhirat kita je agak susah sikit, kena berlatih sikit. Contohnya, kita tengok gula. Kita tengok gula. Gula ni sejenis hablo. Gula ni sejenis kristal. Boleh kot? Yang warna putih, lucina. Putih macam tu. Tu kita tengok gula. Ketika kita tengok gula dengan basar, kita nampak petak, kita nampak putih, kita nampak tu lah. Macam tu, pegang, macam ni kecilnya, macam tu. Kita nampak dengan basar, dengan mata lendar. Tapi ketika kita melihat sungguh-sungguh, kita ambil gula tu, kita letak kat lidah. Ketika kita letak kat lidah, kita akan rasa kan? Ketika kita rasa manis tu, kita sedang melihat manis tu. Kita sedang melihat manis tu. Gula manis. Kita tengok, kita tahu dah. Gula ni manis. Kita nampak dengan basar, dengan mata lendar, petak-petak warna putih, lucina. Kita nampak dengan mata hati manis. Kita nampak. Kita panggil, kita tahu. Boleh juga tahu. Tapi bukan tahu sebenarnya. Itu nampak manis. Ataupun aku tahu manis. Manis. Tengok garam. Macam tu lah. Lebih kecil daripada gula. Gula kasar sikit. Dia lebih kecil. Bila kita tengok dengan mata itu, dia punya color kadang-kadang kuning. Agak kekuningan. Dan ketika kita melihat dengan mata hati, kita nampak masin. Boleh guna istilah kita tahu, kita tahu pun boleh lah. Kita nampak masin tu. Masin tu kita nampak, kita tak boleh nak terangkan macam ni kita nampak. Macam mana kita tengok. Itulah dia panggil ainul qalbi, mata hati. Macam tu juga kalau kita tengok kita tengok sebilah pedang. Mata basar kita, mata lendar kita nampak besi berkilat. Tapi mata hati kita nampak tajam. Kita sedang merenung-renung pedang tu jauh, kita tengok je pedang tu. Mata hati kita sedang merenung-renung, sedang melihat ketajaman pedang tu. Itu dua cara kita melihat. Dua cara. Cuma kita terjemahkan kepada tahu. Sebab tahu ni dia boleh jadi macam-macam. Tahu boleh jadi adat. Tahu juga adatnya macam tu. Jadi kita tahu. Sebenarnya bukan adat. Sebenarnya kita sedang melihat ketajaman tu. Aku nampak tajam. Boleh ke nampak tajam? Mana boleh? Yang nampak besi. Tak nampak tajam tu. Melalui mata ni tak boleh nampak tajam. Mata hati nampak tajam. Macam tu juga kalau kita tengok kepada lada, cili, cabai, kita hanya nampak sejenis tumbuh-tumbuhan warna merah, warna hijau, ada tangkai, bentuk dia sekian. Tapi mata hati kita sedang merenung pedas. Kita nampak pedas tu. Kalau kita kata kita rasa pedas tu, kita tak masuk mulut lagi. Macam ni kita boleh rasa? Macam ni kita boleh tahu? Sebenarnya kita nampak pedas tu. Istilah nampak. Macam itulah juga mata hati kita yang hanya setakat mengenal manis, tajam, pedas. Itu dah batin dah tu. Semata-mata kita kenal manis, tajam, pedas, kita masih lagi dianggap mata hati yang buta. Dia kena dapat melihat manis, tajam, pedas, dan dia dapat melihat juga ikut luar celik mata dia, iaitu besinya, fizikalnya. Dalam masa yang sama dia dapat melihat urusan ketuhanan di sebalik tu. Yang itu baru mata hati yang celik. Setakat dia dapat melihat tajamnya pedang, dia masih lagi mata hati yang buta. Padahal tu dah mata dia melihat dah tu. Dia melihat pedang, nampak besi. Itu memang tak melihat dengan mata hati langsung. Out. Okey, dia melihat dengan mata, nampak besi. Dalam masa yang sama dia melihat dengan mata hati, nampak tajam. Masih lagi buta. Buta mata hati. Macam mana dia nak jadi celik mata hati? Dia melihat luaran berkilat besi, dia melihat dengan mata hati tajam, dia melihat di sebaliknya. Dia melihat perkara di sebaliknya, urusan ketuhanan di sebaliknya. Apabila kita ambil pedang, kita potong.
siapa yang memotong? Adakah pedang memotong ataupun Allah yang memotong? Kat situ. Itu urusan ketuhanan. Tu antara sikit lah. Saya tak boleh masuk lebih-lebih sangat. Sikit lah. Jadi maksudnya kita nampak urusan ketuhanan di sebalik pandangan batin, basirah. Dengan ni dipanggil basar, dengan mata hati dipanggil basirah, ainul qalbi. Dan ainul qalbi, basirah yang hanya melihat pedas saja, tak buta lagi. Dia kena melihat urusan ketuhanan di sebalik pedas tu. Cili bagi pedas ke Allah bagi pedas? Makhluk bagi bekas ke tak? Dia ada sendiri kat dalam tu. Tu kena belajar tauhid. Itu barulah namanya mata hati yang celik. Kalau tidak, mata hati tu masih lagi buta. Jadi kalau dalam masalah salat, hendaklah dia melihat zahir, yakni dia kena jaga syarat dan rukun. Mesti nak kata, nak nampak mata hati kita, nak nampak pedang tu tajam, kena nampak dengan mata dulu besi tu. Kalau tidak, mata hati nak nampak macam mana? Jadi penting jugalah melihat yang zahir, yang kulit orang panggil ni. Jadi bab solat hendaklah geraknya, benda-benda perkara gerak-gerak yang tidak perlu. Kemudian kena sentiasa sedar perbuatan tu, sentiasa kena sedar. Tak boleh jadi lost, tak boleh, kena sedar je. Sambil yang masa yang sama, mata hati dia melihat celik, melihat urusan ketuhanan di sebalik sembahyang dia. Kita akan masuk sikit-sikit tazallul tafahum nanti kat situ nanti. Jadi barulah sempurna solat dia. Jadi untuk menghadirkan hati macam mana? Antaranya bagi orang awam, faham makna segala bacaan, faham makna tasbih dan lain-lainnya, dan berfikir tentang apa yang dibaca. Itu untuk orang awam, untuk dapat macam mana dah dapat melihat dengan mata hati. Antaranya faham makna bacaan. Okey. Dan tazallul ni menghina diri di hadapan Allah. Ni kita akan perincikan nanti. Kita akan perinci. Jadi menghina diri ada dua. Pertama, menghina diri ketika nak masuk saf. Nak masuk saf tu jangan buat macam nak bergaduh dengan orang. Tak? Allah, nampak? Hina ke orang macam tu? Zahir batin ni. Kalau kadang-kadang zahir Allahu Akbar, tapi dalam duk belagak apa tak guna juga. Jalan kita cerita yang dalam. Perbuatan kat luar pun kena. Ampun tuanku. Oh, melampau. Sembah patih, harap diampun. Oh, apa ni? Dia masih takut kan? Ampun tuanku. Kedahlah first time ke ataupun takut. Itu baru raja dunia. Malikul Mulk, raja segala raja, mestilah macam tu kot. Kalau lah kita ambil, maksudnya kalau Allah, mestilah ada gerun tu. Kita akan bahas sebab tu nanti. Mestilah kena ada, bukannya duduk. Patut orang sebelah siap kena lagi dia punya tu. Dia pandai, dia ada cara. Kadang-kadang dia kepak juga. Sebab sunat kepak bagi orang lelaki. Tapi tak nampak belagak sangat, macam kuat sangat. Macam tu baru zahir. Kadang-kadang kita di luar, kita duduk marah orang. Sebab kita apa kita marah? Kita cikgu, kenalah marah budak-budak. Memanglah budak buat nakal kena marah. Bila kita masuk nak sembahyang, kita bawa cikgu kita tu masuk. Tak kisahlah cikgu. Kalau kita tu supervisor, duduk marah-marah pekerja dia, masa nak sembahyang kita bawa supervisor tu masuk dalam sembahyang. Tu yang jadi kita tu. Bagi Allah, tak peduli dah orang sebelah ni. Dia ada body sikit, abang Sado kena fikir orang sebelah tu. Ketika dia buat macam ni, okey tau, tak naik dia punya body. Ketika dia Allahu Akbar macam ni, automatik naik tau. Kalau orang yang body, dia automatik naik kat sini ketika dia buat macam ni. Seolah-olah dia buat macam ni lah. Ketika macam ni, tak naik. Okey, ketika dia macam ni, dia naik kat sini. Bila naik, asal macam ni dah cantik dah rapat. Bila macam ni, orang sebelah dah sudah, dah duduk macam ni dah, belakang. Tak peduli langsung dekat orang. Tak peduli langsung kat orang. Maksudnya, orang sebelah aku selesa kat sebab aku. Ketiak baru tak? Ketiak aku baru. Tak pernah fikir pun orang sebelah. Peduli apa aku semayang? Boy, awal-awal nak masuk semayang pun tak ada rendah diri dah. Macam mana nak khusyuk kat situ? Fikir orang sebelah ni. Fikir orang sebelah. Nanti masa aku buat macam ni, dia terkena tak tepi ni? Selesa tak ada? Kalau setakat rapat, okey lagi. Tapi kalau dah masuk dia punya border dia, mesti dia tak selesa. Macam mana kalau aku duduk nanti tahiyat awal, tahiyat akhir. Kalau aku duduk tawarruk, sengit macam tu, mesti dia terpenyek. Dah lah duduk tepi dinding. Dia pula nampak kecil, aku besar. Fikir untuk dia. Orang macam ni lah orang yang lemah. Sebab dia fikir. Dia bukan, kalau orang yang kuat, dia tak peduli. Tak peduli. Jadi, zahir pun kena jaga dah.
Tazallul, kita akan macam menghina diri. Itu batin juga kena hina. Kena hina diri, batin. Aku ni hamba, kena hina juga. Itu pun nanti kita akan bahas sekejap lagi. Bukan kejap lagi, bulan depan, dalam bab tu. Dan tafahum. Tafahum ni fahamlah. Bahasa Melayu lah jadi. Faham, maksudnya memahami lah. Faham apa yang dibaca. Kadang-kadang beribu kali dah baca, tak faham. Tak payahlah cerita surah Baqarah. Cerita subhana rabbiyal a'la, subhanallahil azim wa bihamdihi itu apa, rabbighfirli warhamni itu apa, itulah maksudnya. Kalau Quran tu payah juga kalau kita nak faham bacaan tu. Takkan kul huwallahu ahad tak faham lagi, tu bolehlah juga. Tabarakalladzi tu payah sikit, tak kisahlah. Tapi itu dari segi surah. Dari segi Fatihah takkan tak faham beribu kali dah. Subhana rabbiyal a'la, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah kama sallaita ala. Sampai bila nak jadi burung kakak tua? Tak faham apa dia cakap. Kama sallaita ala apa? Tak tahu. Tapi tahu tahiyat memang sampai situ. Kama sallaita ala tu sunat. Tahu yang tu. Maksud dia apa? Kama tu apa? Sallaita ala tu apa? Tak apalah, baru semayang setahun. Okeylah. Baru semayang 5 tahun. Okeylah. Dah semayang 30 tahun tak tahu lagi. Apa benda tu? Nak kata okey, baru semayang 30 tahun. Nak cakap yang tu pula. Agak-agak. Tak faham, kena faham. Bagi ma'ani qira'ah, makna bacaan. Qiraah tu bacaan, makna bacaan. Kena faham lah makna bacaan tu. Dan tasbih tu apa-apa yang dimulakan dengan subhana lah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tu yang bermula dengan sabbaha lillah dan sebagainya lah. Okey. Tasbih lah dipanggil, mensucikan Allah. Dan lainnya, yang lain-lain lagi lah. Daripada segala wazifah. Wazifah ni pekerjaan sembahyang yang batinah, yang batin. Pekerjaan sembahyang yang batin. Kenapa kena rukuk ni macam mana, kenapa kena sujud ni macam mana, sujud macam mana, duduk dan terus sujud, batin, secara batin. Dia akan bahas juga kat bawah tu nanti. Jadi boleh juga kita faham dia panggil secara harfi, secara perkataan demi perkataan. Macam ni, Rabbi, Tuhanku, Rabbighfirli, ya Tuhanku ampuni aku, satu-satu. Warhamni, rahmatilah aku, satu-satu. Wajburni, tutup aib aku. Warfa'ni, angkat kedudukan aku. Warzuqni, bagi rezeki kat aku. Wahdini, bagi hidayah, bagi petunjuk kat aku. Wa'afini, sihatkan aku. Wa'fu anni, maafkan aku. Satu-satu bagus kalau boleh buat macam tu. Kalau tak boleh buat macam tu pun tak apa, secara ijmal, secara makna, secara borong, iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa benda tu? Aku minta, ya Allah, aku minta maaf baik. Apa benda? Tak adalah, apa-apa yang baik. Minta rahmat, ya Allah, Engkau beri aku rahmat rahimmu, ya Allah, kau bantu aku. Secara umum boleh juga. Tapi yang paling cantik setiap huruf tu. Kalau kadang-kadang kita nak laju-laju, susah juga kita nak tangkap kan. Secara umum, ini kita minta kebaikan daripada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus, tak apa. Secara ijmal. Jangan baca Allahu akbar. Baca tak ada pun benda tu. Jadi khusyuk tak ada lah. Zahir tak ada masalah. Sah. Jadi sebaiknya kita hafal lah. Hafal satu-satu. Kadang-kadang kita ni kerja cakap orang putih sampai telur cakap Melayu. Sampai telur cakap Melayu. Sebab dia cakap orang putih je. Tiba-tiba dalam sembahyang yang 17 kali baca, 17 kali sehari dia baca, kalau Fatihah apalah bagai. Malah kalau campur sunat lebih berpuluh-puluh kali, boleh pula kita baca bagai air lalu je. Janganlah macam tu. Okey? Dan rahsia segala wazifah, yakni makna pekerjaan setiap perbuatan solat, nanti kita perinci maknanya. Maksudnya rukuk ni siapa yang rukuk, malaikat ada rukuk, sebagainya lah. Apa rahsianya, apa rahsia rukuk, apa rahsia sujud, wazifah pekerjaan batin ni kita akan perinci nanti. Maka zahir sembahyang bahagian badan dan anggotanya. Ni masih lagi perumpamaan. Zahir sembahyang badan dan anggota. Zahir ni maksud yang luar tadi lah, geraknya, jangan bergerak dan apa sebagainya tu, macam seolah-olah badan dan anggota. Dan batin sembahyang bahagian hati dan sir. Batin dia hati dan sir. Sir ni apa sir? Sir ni bukan yang baca perlahan tu, sir juga. Sir ni rahsia. Asrar, rahsia. Sir ni rahsia. Jadi hati dan rahsia. Okey, tak apa, kita akan bahas nanti. Dan demikian itu tempat tilik hak Allah
daripada hambanya, iaitu hati dan sir. Allah tak tengok luar tu, Allah tengok hati dan sir. Tapi jangan salah faham juga. Kalau Allah tengok hati, luar tu kulit Jadi yang penting sembahyang sentiasa dalam hati, daim. Jangan salah faham kat situ pula. Jadi zahir adalah berkisar tentang badan dan anggota yang bergerak. Okey, batin adalah umpama organ-organ dalam badan. Bolehlah kita istilahkan macam tu. Jantung, hati, buah pinggang, itu batin. Jika tak ada batin, menyakit. Tak ada buah pinggang, habis. Boleh mati tau. Jadi kalau tak ada zahir, tak boleh juga. Tak ada zahir apa? Tak ada tangan, tak ada kepala, mati juga. Jadi zahir batin saling berkait. Jadi macam mana pun, setiap amalan akhirnya bergantung kepada keikhlasan hati, iaitu batin, tempat tilik Allah. Jadi kalau kita umpamakan makan, untuk memproses makanan tu, kita kena memerlukan gerakan dan makanan masuk dalam mulut, kunyah, telan. Itu zahir. Barulah batin boleh proses. Bila dia proses, jadi lazat dan sebagainya, dia tenaga. Jadi jika zahir tak ada, batin aja, siapa ni nak proses apa? Jika zahir ada, batin pula tak ada, nak proses bagi apa? Perut tak ada. Jadi dua-dua penting. Dua-dua penting. Jadi janganlah salah faham, macam mana orang yang ramai salah faham. Walaupun aku solat ni aku tak pandai, aku tak mengaji, tapi solat aku lillahi ta'ala. Boleh? Mana boleh? Walaupun aku tak ada organ kat dalam, tapi aku makan benda yang berkhasiat. Walaupun aku tak ada dua-dua buah pinggang, tapi aku minum air mineral. Mana guna? Kau nak tapi apa buah pinggang tak ada? Contohlah. Walaupun aku perut tak ada, tapi aku makan yang berkhasiat. Aku makan sayur-sayuran, aku tak makan lemak-lemak. Mana guna? Ada orang kata macam tu kan. Dia kata walaupun aku solat tak pandai, tapi aku ikhlas. Walaupun aku mengaji Quran tak pandai, baca pun salah, tapi aku ikhlas. Lebih baik aku ni daripada orang mengaji pandai tapi riak. Dia kona ke situ pula. Suka hati dia je nak kona ke situ. Walaupun aku ni tak tutup aurat, tapi hati aku baik. Kalau kita tengok orang pakai tudung tu, tutup tudung labur tu, mana tahu entah hati dia penuh zulumat, jahat hati dia. Dia kona ke situ. Kerana dia kata Allah melihat hati. Nampak dia salah dah, mula salah dah. Allah melihat hati. Asal sebetulnya akhirnya kembali kepada hati. Akhirnya last sekali tempat tilikkan Allah adalah hati, bukan zahir. Bukan. Jadi bila Allah tengok hati, walaupun aku ni tak sempurna tutup aurat, tapi hati aku baik. Allah tengok hati. Berbeza dengan orang yang tutup aurat dengan sempurna sekalipun, tapi hati dia tak elok. Buat apa? Tak kena lah. Perbandingan yang tak kena, perbandingan yang salah. Sepatutnya cerita dulu bab zahir. Tutup aurat dah sempurna. Okey, bila tutup aurat dengan sempurna, baru bicara bab batin, baru boleh cerita batin. Selagi tak sempurna yang zahir, tak boleh bicara bab batin. Jika dia nak cerita pasal hati, kena tengok dulu zahir sempurna tak? Okey, zahir sempurna, tutup aurat sempurna dalam masalah aurat. Kemudian baru tengok hati. Maksudnya engkau tutup aurat ni sebenarnya sebab fashion ke? Baru tengok hati. Ke kerana Allah yang suruh? Ataupun kerana fashion? Ataupun kerana rambut dah gugur? Dulu tak gugur sedap lah. Habis duk buat tu, duk masuk salon tu, buat lama-lama color tu, color lama gugur. Pegang sikit gugur. Jadi botak sikit. Sebab tu pakai tudung. Sebab tu ke? Baru cerita batin setelah sempurna yang zahir. Setelah sempurna yang zahir. Bukannya awal-awal lagi tak sempurna yang zahir, nak cerita pasal batin. Tak layak. Tak layak. Mungkin juga dia kata dia ni pakai tudung sebab dia pakai tudung lebih nampak anggun. Jika dia buka tudung uduh sikit, dia tak berapa cantik. Jadi dia pakai tudung sebab apa? Sebab nak fashion. Baru cerita batin. Bukannya tak tutup pun. Tapi tiba-tiba cerita pasal batin. Kerana orang yang jelas-jelas melanggar perintah Allah, orang tu perbuatan dia tu salah lah. Jadi tak kenalah innallaha la yanzuru ila suwarikum. Innallaha Allah tak tengok suwarikum, pakaian kamu, wa amwalikum, harta, tak,
walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tengok hati wa a'malikum, dan amalan kamu. Tu Allah tak tengok luaran. Maksud dia bukan macam Allah tak tengok luaran, Allah tengok dalam sahaja. Salah. Itu bukan terjemahannya. Itu bukan maksud. Itu bukan maknanya. Maknanya Allah tidak melihat macam manusia lihat. Allah melihat luar sampai ke dalam. Manusia lihat luar sahaja. Manusia tak boleh lihat dalam. Jadi innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat macam korang manusia lihat. Allah melihat, manusia melihat luar je, dalam dia tak tahu. Tapi Allah melihat luar sampai ke dalam. Tu maksud dia. Jadi kalau kita melihat orang perempuan tutup aurat dengan sempurna, wajib kita kata dia muslimah yang baik. Tapi nanti kan dia tak ikhlas. Apa ni? Nahnu nahkumu bizzawahir. Kita melihat yang zahir je. Wallahu yatawallas sarair. Yang dalam serah pada Allah. Kita melihat zahir. Jadi jika zahir dia hari-hari balik kerja pukul 6.30, kelang kabut masuk rumah, kita jiran tengah basuh kereta. Kita hari-hari basuh kereta, kita peminat kereta. Kita basuh kereta hari-hari 6.30 sampai pukul 7.30 kita basuh kereta. Jiran kita hari-hari balik kerja 6.30, kelang kabut masuk rumah, keluar balik pukul 7, naik motor bro pergi semayang. Kita kena kata dia baik. Kita tak boleh kata aku walaupun tak pergi semayang jemaah, tapi aku semayang betul kat dalam. Aku semayang juga, tapi dan aku ikhlas lillahi ta'ala. Yang duduk pergi semayang hari-hari itu tantah nak jawatan mula nak jawatan imam, tantah nak jawatan. Dia tak boleh cakap macam tu. Kerana kita berhukum benda yang zahir. Jadi dia hari-hari pergi ke masjid, walaupun kelang kabut balik kerja, kena kata dia baik. Ada isyarat hadis kata, Nabi kata kena kata dia seorang yang beriman. Jika seseorang tu tengok kiri kanan atas bawah, rambut pacak, warna berkarat, kemudian pakai t-shirt gambar tengkorak kat belakang, ada rantai, ada bengel, pakai seluar jeans koyak sikit, tengok macam tu. Lepas tu ambil screwdriver, congkel, tingkap, kena cakap dia pencuri. Sebenarnya dia mungkin tak pencuri, mungkin tak, bukan pencuri, mungkin juga. Macam mana boleh kata mungkin? Mungkin abang dia tu, rumah abang dia kat depan dalam kereta panas, terlupa tinggal kunci kat dalam. Dia cakap kat adik dia, kau pergi panjat jap, ada kat belakang tu, kau ambil screwdriver, aku tak kemas sangat sana, kau ambil kunci kat dalam, kau keluar balik, nanti kita buka. Boleh jadi tak? Boleh jadi macam tu, boleh jadi. Tapi kita kena hukum apa? Kita yang jiran tengok ni, yang kita tak tahu, kena kata pencuri lah. Tolong pencuri, kena cakap macam tu. Bukan tolong pencuri, tapi tantah ada ipar dia. Ada orang cakap macam tu? Mana ada? Maknanya kita berhukum benda yang zahir. Kita berhukum benda yang zahir. Akhir sekali salah lah, tapi kita berhukum benda yang zahir. Benda batin kita tak boleh hukum. Macam tu juga berbeza dengan Allah. Allah dia tak hukum macam tu, dia hukum sampai ke batin. Itu maksud hadis tu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat tembus sampai ke hati kamu, niat kamu, ikhlas dan sebagainya. Kamu manusia tak boleh tengok sampai hati, tengok luar aje. Bukannya maksud Allah hanya tengok hati, jadi kita buat hati je, zahir kita tak buat. Amboi, senang tafsir ikut sendiri. Allah tilikkan sampai ke dalam. Jadi maknanya kita dapat faham kat sini, bila Allah tilik maka Allah menghukum. Malah hukuman yang Allah bagi itu apa? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Alaisa tu tanya tu. Alaisa Allah, tidakkah Allah? Bukankah Allah? Alaisallah, bukankah Allah? Tidakkah Allah bi ahkamil hakimin, sebaik-baik penjatuh hukum. Macam itulah lebih kurang. Sebaik-baik hakim. Tidakkah Allah itu sebaik-baik hakim? Jadi maksudnya bila kita bukan sebaik-baik hakim, kita kena tengok zahir je. Masuk dalam mahkamah pun, tok hakim nak jatuh hukuman, dia tak boleh tengok yang batin, dia kena tengok yang zahir. Dia kena tengok yang zahir, dia tak boleh tengok yang batin. Pandai cakap, pandai ambil lawyer, menang. Wajib tok hakim tu, walaupun hati kecil dia kata sebenarnya dia ni salah ni, tapi tetap tak boleh. Saya rasa
hati kecil saya kuat mengatakan dia bersalah. Malah saya semalam buat solat hajat lagi. Saya mimpi dia salah. Tetap tak boleh jatuh hukum kat dia. Zahir je. Batin tak boleh. Batin serah pada Allah. Macam kerana Allah sebaik-baik penjatuh hukum. Alaisallahu biahkamil hakimin. Kita akan jawab apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ya, aku bersaksi Allah sebaik-baik penjatuh hukum kerana dia bukan melihat zahir, dia melihat tembus sampai ke dalam. Tu maksud dia. Jadi kita dapat faham, kulit pun penting, isi pun penting. Dengan tak ada kulit, apple dalam masa 3 minit bertukar jadi hitam. Kan? Jika ada kulit apple, seminggu pun masih lagi segar. Betul? Musang king cantik je kat luar, RM70 sekilo. Selangor. Sini tak tahu harga berapa. Cerita Selangor. RM70 sekilo musang king sekarang punya harga lah. Jika clear kat luar. Tapi jika ada sikit aja hitam macam tu, sikit aja ada hitam, lembik sikit, dalam tak tahu elok ke tak elok lagi, automatic RM40 sekilo. Penting tak kulit? Penting. Jadi maksud dalam penting tak? Lagi penting. Kulit cantik dalam busuk pun tak guna. Jadi kulit juga penting, dalam juga penting. Dua-dua penting. Zahir gerakan ni juga penting. Hati khusyuk juga penting. Melihat urusan ketuhanan dia sebalik sembahyang tu juga penting. Semua penting. Jadi kita dapat faham Quran, baca Quran sedap dengan tajwid, sedap dengan taranum, tapi riak kat dalam. Tak ada nilai di sisi Allah. Tapi Allah je yang maha melihat ni. Tak ada nilai. Ataupun baca Quran, tajwid lintang pukang, makhraj tak betul, tapi lillahi ta'ala. Tak guna juga. Ulang balik Baca Quran, sedap dengan tajwid, semua cukup, makhraj cukup, ha dia cukup, pedas. Pedas. Bila macam tu, cukup, hati riak, dalam gagal. Tak guna. Okey? Tak diterima. Tajwid salah, makhraj lintang pukang, tapi hati ya Allah lillahi ta'ala, tak guna juga. Tu nak itu. Dua-dua penting. Betul pun penting, ikhlas pun penting. Dua-dua penting. Jadi barulah Allah terima. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, umpama orang yang mendiri rupa sembahyang yang zahirnya jua, yang lalai dan lalai ia daripada hakikat yang batin. Okey, macam mana orang sembahyang zahir je, auto ceng bagi salam dah. Okey, salam dah auto. Macam mana rupanya kata Imam Ghazali, pakar tasawuf kita ni. Okey, dia umpamakan lalai ia daripada hakikat yang batin seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja yang amat besar darjatnya akan seorang dayang yang mati tiada roh baginya. Dia pergi jumpa raja zaman dulu punya cerita lah. Dayang ni mati, tak ada roh, kerana zahir aja. Tu umpamanya. Okey, apakah hukuman yang dia dapat? Ke raja tu kata, aku terima kasihlah kau bagi aku dayang yang mati ni. Apa dan seumpama orang mentaksir, taksir ni cuai, mencuaikan pada mendirikan zahir sembahyang, dia cuai dan zahir sembahyang, menghadiahkan kepada raja akan seorang dayang yang terpotong anggotanya dan ketiadaan kedua matanya. Dua lah. Yang pertama, luar sempurna tapi mati, tak ada roh. Apa yang dia akan dapat dengan raja nanti? Dapat hadiah ke? Kita tengok sekejap lagi. Yang kedua, orang yang kedua ni pula, dia menghadiahkan roh dia ada, cuma buta ataupun tak ada kaki, macam itulah. Dua-dua ni hadiah dayang, hadiah kepada raja. Ada kasih daripada raja tu. Okey. Maka adalah ia orang yang menghadiahkan ini, dan yang dahulunya melentangkan keduanya itu akan diri keduanya bagi raja. Seolah-olah dia akan apa? Cari nahas. Itulah bahasa sekarang. Dia cari nahas. Okey. Bagi raja itu seksa dan murkanya. Cari nahas. Okey. Dan marahnya. Memang dia kena marah, kena seksa, murka raja tu. Kerana keduanya itu, dua-dua cerita tadi, menghinakan bagi hormat ataupun kemuliaan kerajaannya dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaannya. Maksudnya, cari nahas. Tak mungkin dia terima kasih, maka dia seolah-olah macam mengejek, seolah macam menghina. Bagi dayang tapi tak ada roh. Bagi dayang ada roh tapi tak ada tangan, buta, menyusahkan orang.
Kau nak senangkan aku ke kau nak susahkan aku, kata raja tu. Seolah-olah macam tu. Seumpama je macam tu. Kemudian katanya siapa? Kata Imam Ghazali lagi, maka tilik olehmu akan diri kamu. Dah panjang dah cerita tadi. Untuk apa? Untuk hukum lah ni. Sebab dah tahu dah benda macam ni kena buat, benda macam ni kena buat. Dah cukup ilmu untuk jadi hakim dah. Untuk jadi hakim dah cukup dah. Dah boleh lah nak kata sah tak sah, bagus tak bagus, teruk tak teruk, khusyuk ke tak khusyuk, dah boleh dah cukup dah. Dia kata dah cukup. Maka tilik olehmu akan diri kamu. Maksudnya apa? Bukan tengok engkau semayang ni tak khusyuk, aku tengok engkau ni aku nampak semayang ba'diyah selalu, sebenarnya engkau riak ni. Bukan. Tilik olehmu akan dirimu. Belajar jadi hakim, ada ilmu semua hakim, bukan nak jatuh hukum kat orang, jatuh hukum kat diri sendiri. Itu guna tasawuf. Kitab ni pula kita fiqh tasawuf kan. Jadi lepas kita dah ada ilmu untuk jadi hakim, tujuannya sekarang hukumlah diri sendiri, jangan hukum orang lain. Nampak engkau ni selalu datang pakai kemas-kemas, kau ni jangan macam ni. Kau tahu tak, ini semua tanda-tanda orang takabur dah mula. Dia pergi hukum orang. Hukum orang ni fiqh. Tasawuf ni hukum diri sendiri. Ikhlas. Engkau ni nampak selalu bagi duit, nampak terang-terang pula tu. Kau ni tak ikhlas. Nampak? Engkau ni bagi duit, cek besar. Betul tak? Engkau ni tak ikhlas. Belum tentu. Yang bawa cek apa replika tu lah. Belum tentu tak ikhlas. Mungkin tak ikhlas, mungkin ikhlas. Tak ikhlas ni hukum orang. Yang hukum orang ni fiqh, bukan tasawuf. Fiqh. Sujud tadi aku nampak berlapik dengan kau punya serban lah. Tak sah tu. Dia jadi hakim tak sekarang? Dia jadi hakim. Hakim untuk siapa? Untuk orang. Hakim ni ni untuk salahkan diri sendiri dan salahkan orang. Untuk jadi hakim diri sendiri dan jadi hakim orang. Kau tak sah, kau tak sah, kau tak sah, kau tak sah, kau tak sah. Tu. Itu fiqh. Dan termasuklah aku tak sah kalau dia buat salah. Tadi kau semayang kat buntut kau terkoyak, tak sah. Dia hukum orang kan tu. Tu fiqh. Tadi masa kau semayang tak cicak jatuh atas serban, atas ni kepala kau. Dan sekarang pun ada lagi. Tak sah semayang kau tadi sebab ada najis. Hukum orang kan tu. Kemudian lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa ni? Loh, tak cicak. Dia hukum. Aku tak sah. Hukum kan tu. Tapi tasawuf bukan hukum orang. Tasawuf hukum diri sendiri. Ikhlas tak ikhlas semua hukum diri sendiri. Weh, jangan hukum orang. Weh, hati orang. Mana boleh tak tahu engkau ni semayang tak ikhlas, engkau ni riak, engkau ni mana boleh lah. Kena hukum diri sendiri. Sebab tu pelik kalau orang belajar tasawuf, malah kita hikam sekalipun, tiba-tiba dia salahkan orang. Pelik sangat. Dia sepatutnya kena salahkan diri dia sendiri, bukan salahkan orang. Sebab tu maksudnya bukan yang mengajar tu, yang belajar tasawuf, kitab penawar bagi hati ni macam ni je, kecil. Dia kata kurang-kurang hikam. Okey, bila belajar kita hikam tinggi tu. Saya kena halau dulu dengan tok guru masuk kita hikam. 3 tahun duduk pondok, dah jadi senior 3 tahun. Pondok pun dah tukar pondok besar. Dulu pondok kecil mula-mula. Biasalah junior. Bila dah 3 tahun boleh duduk pondok besar. Pondok besar sikit lah. Pondok besar pun tidur situ, makan situ, semua situ juga. Besar sikit lah. Boleh lah nak berlari 4 langkah 5 langkah. Yang pondok kecil tu tak tempat nak berlari. Baru masuk ijaz 1 dah sampai hujung dah. Dapatlah 4-5 langkah berlari. Luah lah sikit, boleh menafas lah sikit. Jadi senior. Bila budak-budak yang baru junior ni masuk, belagak lah sikit kan masa ni. Belagak biasalah budak-budak. Masa tu umur 14 ke 15 kan tu. Jadi budak-budak belagak lah. Akhir sekali adalah kelas waktu tu, waktu cuti, saya datang awal sikit ke pondok. Ada abang-abang lama, kepala mutalaah lah dipanggil. Abang-abang lama yang dah belajar 10 tahun, 15 tahun dah. Ada kat situ. Yang umur 20-an lah waktu tu. Kita baru-baru tumbuh janggut. Diorang janggut dah banyak. Masa tu. Masuk duduk, Tok Guru tu senyap. Tengah mengajar sedap ni. Kita ikam. Tok Guru pula mana ni? Sedap. Pup, berhenti. Dia diam. Dia berhenti kat bawah. Diam. Kita duduk, dia diam. Dia nampak macam mana tak tahulah. Dia pun tengok. Bangun. 3 orang. Saya masuk 3 orang. Bangun. Kelas mana ni? Berapa tahun kat sini? 3 tahun. Gih. Basuh berok tak kerti lagi, dia kata. Free kena halau. Basuh berok tak kerti lagi, dia kata. Kelantan. Bunyi gitu lah. Basuh berok tak kerti lagi. Faham tak? Basuh berok tu apa? Basuh berok tu istinja bahasa Arab. Ada tak masuk ke istinja lah? Apa syarat-syarat istinja? Apa syarat sah basuh berok?
Mampu tak dia jawab waktu tu? Apakah dia syarat sah basuh berak? Tiba-tiba basuh berak pun tak kerti lagi, nak belajar hikam konon. Tu kena halau. Halau free. Penawar bagi hati tak habis lagi. Tiba-tiba nak masuk. Konon-konon lah kita. Biasalah budak-budak. Kelas 11, 12, 13. Asal umur 14 masa tu. Asal umur 14, 3 tahun. Kena halau free. Jadi nak bagi tahu, masing-masing dia ada tahap je. Mana boleh main masuk macam tu. Jadi tasawuf ni belajar bukan nak salahkan orang. Belajar lepas dah faham untuk salahkan diri sendiri. Aku ya Allah, aku nama je hamba, tapi aku ni macam Tuhan lah pula ya Allah. Sebab itu aku nak ini, aku nak tu Tuhan. Hamba ni, ya Allah kau buat je lah. Kau nak masukkan neraka aku, kau masuklah. Nak masuk syurga, kau masuklah. Apa yang kau suruh semua aku buat. Tak minta upah walaupun sikit. Tapi itu sepatutnya. Tapi aku tak macam tu ya Allah. Aku kerja, aku nak duit. Aku baca surah duha, semayang duha sebab aku nak rezeki murah. Aku baca waqiah sebab nak rezeki. Isteri aku baca surah Yusuf sebab nak anak comel. Semua nak. Aku ni bukan macam hamba. Itulah rendah diri, rendah. Bukannya lagi naik. Tengok. Macam ni dah. Kau ni belajar tasawuf tak belajar tasawuf? Tak belajar tasawuf ni, dah mula dah. Pelik dah. Ayat tu pun dah pelik. Kita dengar, pelik tasawuf apa? Tasawuf. Jadi tilik olehmu akan dirimu, jangan tilik diri orang. Yang kamu hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu tu, jangan ada macam tu, kata Imam Ghazali. Tengok sembahyang bagi dayang dekat raja ke macam tu ke? Dayang yang tak ada roh, atau kalau ada roh sekalipun, ikhlas hati lillahi ta'ala sekalipun, bagi yang tak ada mata, buta, pekak, bisu ke? Dia umpamakan. Tilik sendiri, jangan tilik orang, tilik sendiri. Dan lepas dah macam tu, dan takut olehmu, kemudian maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini. Sentiasa ada rasa takut tu. Entah tak sah. Bukan? Macam tu. Dah 30 tahun, entah tak sah. Kena ada tu. Bukannya aku dah 30 tahun solat berjemaah tak pernah tinggal. Tahajud kurang-kurang seminggu 5 kali. Wajib syurga atas aku. Amboi. Bukan macam tu. Sepatutnya tahajud aku ni betul ke tidak ya Allah? Tahajud aku ni ikhlas tak? Tahajud aku ni ke mengantuk je lebih? Tu. Aku paksa kena bangun. Sepatutnya bangun nak menghadapmu ya Allah, bukan dalam keadaan paksa. Kena salah. Itu makin lama makin tunduk tu. Itu yang kata Sayyidina Umar, 10 tahun pertama belajar beginners, mubtadi. Beginners ni baru-baru. Waktu tu semua orang salah, dia seorang betul. Kata Sayyidina Umar, 10 tahun pertama belajar beginners, mubtadi, sibyan, semua tu kanak-kanak. Iaitu waktu dia belajar dalam 10 tahun, ada ilmu, semua orang salah. Aku baru belajar, aku ada ilmu. Bila aku belajar, ilmu aku betul. Memang betul pun ilmu dia. Korang semua salah, aku betul. Bila lawan apa yang dia belajar, bila berlawanan, semua orang salah, aku betul. Bila berlawanan lah, bukan dia belajar aja, janji orang tu buat betul ke salah, dia salahkan. Itu awal-awal lagi. Ini memang dia betul. Cuma orang tu buat berbeza dengan apa yang dia buat. Dia kata orang tu salah sebab aku dah belajar. Yang aku belajar macam ni, dan yang dia belajar tu memang betul. Jadi aku betul, engkau salah. Dia akan kata macam tu. Sedangkan boleh jadi tak aku betul, engkau betul. Boleh jadi juga. Tu macam mana boleh jadi macam tu? 10 tahun yang kedua pula, 20 tahun belajar, waktu tu no comment. Dah takut dah. 10 tahun yang pertama semua salah. Yang saya belajar ini yang betul, tu salah, ni salah. 10 tahun yang kedua, saya nak tanya hukum lah. Tanya kalau jatuh talak 3, jatuh 3 ke jatuh 1? No comment. Tu je. Tak tahulah. Sebelum ni masih dia belajar 7 tahun, laju dia jawab. Sekarang dia dah belajar dalam 16-17 tahun, tak tahu pula. Makin belajar makin tak tahu. Pelik lah dia ni. Tanya, jatuh 1 ke jatuh 3? Dia kata, aku cerai dengan kau talak 3. Sekarang jatuh 1 ke jatuh 3? No comment. Tak tahu. Tanya orang tu. Aku tak tahu. Aku ni, kita ni jahil. Tiba-tiba je pula. No comment. Setelah 10 tahun yang ketiga, iaitu 30 tahun, ustaz tu cakap, jatuh 1. Ustaz tu betul, aku salah. Sekarang ni jatuh 1 ke jatuh 3?
Saya kata jatuh 3 lah. Lepas 30 tahun ni. Jatuh 3 lah. Sebab dah kata 3, jatuh 3 lah. Tapi ustaz tu kata 1. Okey. Saya salah. Ustaz betul. Bertentangan je, orang betul. Aku salah. Itu bila 30 tahun. Tu beza tu orang mengaji. Lagi mengaji, lagi bodoh. Maknanya yang dia belajar tu betul. Lagi belajar, lagi cerdik, something wrong dengan yang dia belajar. Sama ada something wrong dengan ajaran ilmu tu atau something wrong dengan orang yang mengajar. Orang yang mengajar tu something wrong, menyebabkan anak murid jadi macam tu, ataupun yang dia belajar tu pun memang dah something wrong. Sepatutnya lagi belajar kan, lagi bodoh, lagi tak reti. Lagi belajar, lagi tak reti. Yang kita panggil lah, kita awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama kenal Allah. Masing-masing macam mana boleh kenal Allah? Setelah dia belajar, maka dia kenal Allah. Maknanya dia tak kenal Allah. Dia belajar sampai dia tak boleh kenal Allah, baru dia kenal Allah, kan? Kena jabat tauhid lah. Awwaluddin ma'rifatullah, awal agama kenal Allah. Tapi bila kita belajar sehingga kenal Allah, maka kita tak kenal Allah lagi. Sehinggalah kita tak boleh kenal Allah, barulah kita kenal Allah. Kerana Allah tak boleh kenal, macam mana kita nak kenal Allah? Mana boleh? Apa saja yang terbayang dalam kepala kita bukan Allah. Apa sahaja yang taswir dia panggil, terlintas je. Allah macam ni, besar, bukan. Allah berjirif, bukan. Berjisif, bukan. Duduk, bukan. Apa saja yang terbayang dalam kepala bukan Allah. Apa itu boleh kenal ni? Tak boleh kenal. Akhir sekali, rupanya tak boleh kenal Allah. Engkau telah ma'rifatullah. Apa dia? Engkau telah kenal Allah yang bahawasanya Allah tidak boleh dikenali. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Ayat tasawuf dia bunyi macam tu. Kalau aku dah kenal Allah dah, something wrong. Macam tu je lah. Tapi sebenarnya dalam makrifah pun ada makrifah khas, makrifah orang awam, makrifah aulia. Tu cerita lain pula. Makrifatullah tu kena sentiasa ingat Allah, dia tak ingat syirik itu aulia. Itu cerita makam lain-lain tu. Jangan campur-campur. Makam syariat lain, makam aulia, makam macam-macam makam adalah. Kita ni makam tu makam wali, kita ni makam kuali, jalan syariat dah lah. Cukup, jangan lebih-lebih nanti jadi pelik-pelik. Zaman sekarang ni pelik-pelik pula. Tengok dalam YouTube, dalam apa live-live, wallah pelik-pelik makrifah tu makrifah ni. Kita dengar pun beremang bulu rama. Sedap aja kita tengok. Mentang-mentang lah dah jadi macam TV kan, internet sekarang ni kan, live situ live sini, orang pakat boleh tengok macam TV. Seolah-olah setiap orang boleh masuk TV lah sekarang ni. Malah orang jarang tengok TV berbanding orang tengok dengan telefon ni. Lebih orang banyak tengok telefon daripada tengok TV. Jadi maksudnya orang boleh senang je buat macam tu, tekan pam. 2-3 anak murid mai ajar. Mai saya nak ajar. Ini cara kenal Allah. Gini. Ayat sekian. Kenapa Allah cakap macam ni? Amboi. Takutlah kita. Takut. Sebab tu saya sebut sebelum ni, apa sahaja yang ada di dalam yang tidak mencukupkan rukun-rukun ilmu, dia bukan ilmu. Dia adalah maklumat. Ilmu mesti betul. Tak ada ilmu yang salah, tak ada ilmu yang sesat, tak ada ilmu salah, semua tak ada. Yang ada ilmu garanti betul. Al-ilmu nurun. Ilmu tu cahaya. Masuk cahaya terang, masuk terang betul. Zulumat salah maksudnya. Ilmu tak ada salah, ilmu sesat tak ada. Habis tu yang orang belajar ilmu sesat tu, ilmu salah tu, ilmu hitam, ilmu sebagainya, itu sebenarnya awal-awal lagi bukan ilmu. Kita tak sepatutnya nisbahkan itu ilmu. Kita tak nisbahkan ilmu. Dia apa? Namanya maklumat. Kerana maklumat terdedah dengan yang salah dan terdedah dengan yang betul. Mana-mana boleh. Ilmu garanti betul, tak ada ilmu salah. Dari segi istilah je kita panggil ilmu sesat. Maksudnya nak bagi tahu apa? Bukan ilmu. Tu maksudnya. Kita panggil, tahu tak hadis sahih, perkataan ataupun perbuatan Nabi kan? Hadis hasan, martabat bawah sikit. Hadis dhaif, sanadnya jalannya lemah tapi masih lagi boleh pakai dalam fadhil amal. Kita tahu kan? Hadis maudhu'. Nabi cakap tak? Perbuatan Nabi tak hadis maudhu'? Hadis maudhu' tu hadis palsu. Hadis palsu tu adakah perkataan Nabi? Dah sebut palsu bukan perkataan Nabi lah. Tapi kenapa sebut hadis? Sedangkan hadis tu masuk perkataan Nabi. Kenapa sebut hadis? Nak bagi tahu hadis palsu, nak bagi tahu bukan hadis. Tu maksudnya. Bagi tahu bukan hadis. Ilmu sesat, nak bagi tahu bukan ilmu. Sama je. Bukan nak bagi tahu tu ilmu. Cuma ni ilmu betul, ini ilmu juga sesat. Bukan. Itu awal-awal lagi bukan ilmu. Tujuan kita sebut ilmu, nak bagi tahu dia bukan ilmu.
Macam mana hadis maudhu' tadi. Hadis palsu, kita sebut hadis walaupun kita tahu hadis adalah perkataan ataupun perbuatan Nabi, kita sebut hadis palsu nak bagi tahu itu bukan hadis. Kita sebut ilmu sesat, kita nak bagi tahu itu bukan ilmu sebenarnya. Dia apa? Maklumat. Sebab tu dia panggil information technology. Apa? Teknologi ilmu ke? Bukan, maklumat. Jadi perlu dicek. Hati-hati dengan Natang ni. Natang ni hati-hati. Bukan semua boleh terima. Bukan semua. Dapat, seronok, okey ambil, gantung dulu, cek. Gantung, cek. Kecuali orang tu memang dia dah kenal, telah dipercayai. Tok guru apa takkanlah. Tak tahu siapa-siapa ni, gantung. Best lah, seronok lah dengar. Ilmu dia, tinggi lah, gantung dulu. Sebab kita tak tahu dia siapa. Macam mana dia tak tahu. Gantung dulu. Dengan maksud, pergi cek. Pergi cari siapa-siapa. Betul tak ni? Betul. Baru jadi ilmu. Sebelum tu dia akan jadi maklumat yang terdedah, sama ada salah ataupun betul. Terdedah. Sehinggalah memang diiktiraf keilmuan orang tu, barulah boleh terima apa yang kita ambil macam ni. Dan apa dah? Dan takut olehmu kemudian, maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini, maka mewajibkan engkau seksa. Jadi dah bagi dayang yang tak ada roh, yang mati, dayang yang cacat dekat raja, maknanya kena seksa lah. Macam tu juga bagi Allah semayang, semata-mata semayang zahir tanpa batin. Semata-mata semayang batin, niat aja tanpa zahir, sediakan seksa. Mana-mana sama. Zahir ada, tunggang-tunggik, dalam kosong, sedia seksa. Akan terima seksa. Semayang luar langsung, luar semayang lebih kurang. Allah Akbar. Sedia seksa juga. Zahir tak sempurna. Kemudian semayang pula, zahir tak ada, batin Allah. Tak semayang sampai ke sudah, seksa juga. Sama kena. Okey. Sebesar nikmat Allah dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hambanya semayang 5 waktu. Semayang 5 waktu ni Allah hadiahkan. Disebut Allah hadiahkan, dan dia adalah nikmat yang besar. Tahu apa kerja Jibril? Jibril kerjanya menyampaikan wahyu yang berkaitan dengan syariat-syariat yang kita dok buat sekarang ni. Jadi Allah bagi melalui Jibril bawa turun. Dia panggil turunnya wahyu tu Jibril bawa turun. Okey. Jadi Jibril memang kerja dia menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Okey. Dan syariat yang kita amal, zakat kita, puasa kita, semua tu Jibril yang bawa. Ada direct Allah bagi sembahyang ketika Isra dan Mi'raj. Ketika tu 50 Allah suruh semayang, 50 jadi 5 kan, 9 kali turun naik jumpa Nabi Musa. Cerita tu masyhur, tak payah cerita lah. Jadi sembahyang Nabi ambil direct, apa dia panggil? Direct apa? Deal apa ni? Kontrak tu direct. Tapi lain daripada sembahyang sub. Boleh tak? Lebih kurang nak bagi faham je pun, jangan ambil sungguh-sungguh pula. Sub lah. Daripada Jibril. Tapi ke sembahyang direct. Kenapa sembahyang direct? Dia lebih besar. Sebab tu kata nikmat sebesar nikmat yang Allah hadiah. Allah hadiahkan direct bagi kat Nabi secara real, direct, tak melalui perkataan. 5 waktu sehari malam. Kewajipan yang lain semua melalui Jibril alaihissalam. Yang mana 5 waktu yang 50 jadi 5, kita semayang 5 waktu, fadilat pahala yang kita dapat macam 50 juga. Dan antaranya kenapa turun naik sampai 9 kali, kerana Allah nak bagi tahu secara tak langsung kepada semua makhluk-makhluknya yang lain, aku sayang dekat ni satu makhluk ni kekasih aku, iaitu dia minta 9 kali pun aku bagi. Kita anak kita minta RM1 pergi, minta RM1 pergi 3 kali, kata hei kau ingat aku cukup duit, cukup lah. Kat lain lah esok minta lagi, minta pergi tak sampai 5 minit RM1 sayang. Dia datang RM1 lagi, lain macam lah, datang balik dah lah tu. Kau ingat ayat dah marah. Tapi 9 kali, ya Allah turunlah, ya Allah turunkan sikit. Setelah Nabi Musa apa ni kan, Nabi Musa nasihatkan tu, turun naik. Umat aku dicuba dengan 2 je, sehari 2 waktu, gagal.
Umat aku lebih kuat daripada umatmu yang Muhammad. Umatmu kecil-kecil, umat aku besar-besar, pun tak mampu nak buat 2 waktu. 5 sembanglah, kau pergi minta Allah turunkan lagi. Bukan 5, 45 turun lagi dan seterusnya. Akhir sekali 5, tak boleh ya Muhammad, turun lagi. Aku malu dah kata. 9 kali lah. Tu cerita tu masyhur lah. Akhir sekali dapat 5, tapi pahala macam 50. Yang mana 5 waktu tu sebenarnya adalah solat-solat Nabi-Nabi yang sebelum, yang mana diriwayatkan solat subuh adalah solat Nabi Adam. Ketika turun gelap waktu tu, malam. Waktu tu malam. Malam. Ketika tu macam ni ke bumi. Kata Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah dekat muka bumi ni. Jadikan aku tu Adam lah. Kemudian aku dah turun. Macam ni ke? Oh, nak jadi khalifah gelap macam ni. Macam mana? Contohlah duk berfikir. Tiba-tiba nampak fajar. Ya, fajar tu maksud subuh kan, nampak terang. Fajar menyingsing. Bukan syuruk keluar matahari, fajar keluar cahaya. Oh, ada terang. Alhamdulillah. Semayang. Tu semayang Nabi Adam. Subuh tu semayang Nabi Adam. 2 rakaat. Zuhur semayang Nabi Daud. Asar semayang Nabi Sulaiman. Maghrib semayang Nabi Yaqub. Isyak semayang Nabi Yunus. Gabungkan semua nabi-nabi yang hebat ni, nabi dan rasul yang hebat ni, jadi kita punya semayang nabi-nabi. Itu istimewanya Allah bagi kat kita. Sembahyang 5 waktu. Jadi kena sembahyang lah, dan kena sempurnakanlah zahir dan batin, dan dikumpulkan ke semua sembahyang nabi-nabi tadi, dan diberi kemuliaan bagi membesarkan kita umat Nabi ni, membesarkan Nabi sendiri. Maka dia bagi sembahyang tu 5 waktu tu. Cukup lah kot. Okey, seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah SAW, bahawa sabda ia, ma'utiya abdun fid dunya khairan min an tu'dhana lahu rak'ataini yusallihima. Tidak diberi akan seorang hamba dalam dunia yang terlebih kebajikan daripada diizinkan baginya pada mengerjakan 2 rakaat yang disembahyangkan akan kedua. Ini fadilat-fadilat lah. Ini fadilat-fadilat. Jadi kita sambung akan datang. Fafiha yahsulu lahul khalwah ma'hu. Kat situ kot. Berhenti kat situ stesen dah. Maka hasillah khalwah sertanya dan sebagainya. Kemudian kata Muhammad Ibn At-Tirmizi, bermula semayang tu Imanuddin, tiang agama dan sebagainya. Kita bincang bila ni? Tahun depan. Macam je lama. Kejap bulan depan. Tahun depan kita tangguh dulu. Kita sambung minggu pertama juga, di hari dan waktu yang sama, bulan hadapan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Innal insana lafi khusr illa alladhina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.